Kita bersama-sama berdoa. 我们一同进入祷告。 Kami bersyukur pada Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. 主，我们为今天早上你所赏赐给我们的崇拜会来感谢你。 Kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. 我们把我们的眼睛只是定睛在我们的救赎主耶稣基督的身上而已。 Kami begitu menghormati Tuhan yang adalah Juru Selamat dan pemerintah penguasa dalam hidup ini. 我们何等的敬畏你，是我们的救主，是我们生命的主宰。 Dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. 但愿通过今天早上的崇拜会当中，我们每个人可以个别的与你相遇。 Setiap lagu pujian 每一首歌， boleh berkenan di hadapan Tuhan. 我们所呈现的每一首歌，能够蒙你所悦 Dan 纳。 hati yang seperti tanah yang subur Engkau jumpai pada setiap kami. 所以你可以遇到我们每个人的心，好像那肥沃的土壤一样。 Tuhan urapi kedua hamba-Mu. 求你自己来高摩你的仆人与使女。 Tuhan berikan dan titipkan firman secara spesifik kepada setiap jemaat-Mu. 主啊，求你自己来个别向我们每个人诉说你的话语。 Kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa menjamah setiap hati kami. 求你圣灵自己来触摸我们每个人的心。 Terima kasih Tuhan. 主，感谢你， Dengarkan doa kami. 垂听我们祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, ada sebuah riset yang mengatakan bahwa orang yang punya belas kasihan hidupnya cenderung lebih bahagia. 有一项报道，有一项测验告诉我们说，拥有怜悯之心的人，他们过的生活会比较快乐， Hidupnya cenderung lebih sehat, 他的生活所过的生活会比较健康， lebih kuat, 比较 lebih tangguh. 比较刚强，能够 Itulah 抗压 orang 力比 yang 较好。 mempunyai belas kasihan. 这就是拥有怜悯之心的人。 Wow, betapa hebatnya yang namanya kekuatan sebuah belas kasihan. 我们这里可以看到怜悯的力量是何等的大。 Namun saya nggak tahu bagaimana atau seperti apa riset keakuratan riset tersebut. 可是我不知道这一项的测验所做出来的准确度到底有多高。 Tetapi Alkitab memberi sebuah penjelasan pada kita bahwa ternyata belas kasihan merupakan backbone, merupakan tulang punggung 可是呢，圣经也是 daripada pelayanan Tuhan Yesus. 圣经也是告诉我们说，主耶稣的侍奉的根基的栋梁就是怜悯。 Belas kasihan begitu mendominasi, begitu mendasari setiap pelayanan Tuhan kita. 我们上帝的侍奉所发出来的，就是以怜悯为基础。 Setelah hari kita mau berbicara, yaitu pelayanan yang diawali atau dimulai dari hati. 今天早上我们要探讨是发自内心的一个侍奉， Yaitulah hati yang penuh dengan belas kasihan. 就是充满怜悯之心。 Saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama melihat Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. 我们一同来翻开马太福音第9章第35节。 Matius pasal ke-9 ayat yang ke-35. 马太福音第9章第35节， Saya akan membacakan kalimat demi kalimat. 我会继续的为大家来读取。 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. 耶稣走遍各城各乡。 Setelah menurut sejarawan Yahudi, maka kira-kira ada 200 lokasi yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus. 透过犹太人的历史当中，我们可以知道，主耶稣大概探访了200多的城市200 lokasi. ，200的一个地点。 Yesus masuk keluar kota, 他进入各城各乡， masuk keluar desa. 就是各城各乡。 Sepanjang hidupnya, 一生当中， dia keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. 他从一个地方走到另外一个地方。 Nah, pertanyaan apa yang Yesus lakukan di tempat-tempat tersebut? 问题是他在那些地方做了什么事？ Kita teruskan kalimat ayat 35 dia mengatakan demikian. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. 接下来呢，他做什么呢？他在会堂里教训人， Kemudian ia memberitakan Injil kerajaan surga 宣讲天国的福音， dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 又医治各样的疾病。 Luar biasa sekali apa yang Yesus lakukan. 是很清楚的，这里耶稣做了什么？ Pelayanannya sangat komprehensif. 他的侍奉非常的积极， Pelayanan yang menyentuh seluruh sisi, seluruh aspek hidup manusia. 可是触摸了人类各层各样生活的部分。 Satu sisi Yesus datang, dia membereskan masalah yang paling krusial dari manusia. Itulah dosa. 他
来到这个人间，他是处理人们最主要的项目就是罪。 Namun di sisi yang lain, 同样的， Yesus datang. 他来了， Ia hadir dan masuk di dalam berbagai macam pergumulan hidup manusia. 他来了，定居在人类的各种各样的一个挣扎当中。 Dia masuk, dia menyelami pergumulan saudara dan saya. 他不仅仅是来，他还进入，他明白你我的挣扎。 Itulah pelayan Tuhan Yesus. 这就是耶稣所给予的侍奉。 Bukan hanya aspek spiritual yang disentuh oleh Tuhan Yesus. 他不仅仅是触摸了我们灵性方面而已， Secara fisik pun Yesus mengerti apa yang manusia alami. 在人类肉体上是需要，耶稣也是很清楚的知 Saudara, 道。 bukankah gereja pun seharusnya mempunyai dimensi pelayanannya demikian? 岂不是教会应当也是拥有这样的一个层面呢？ Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. 我们被呼召是要出去传福音， Kita diutus menjadi saksi-saksi Kristus. 我们要被差遣成为基督的见证者， Itulah yang namanya marturia. 这就是所谓的 Kita 传福 bersaksi 音。 di tengah-tengah dunia. 我们来到整个世界中间，就是为主做 Namun 见证。 gereja pun dipanggil untuk apa? Untuk mempunyai satu persekutuan. 教会被呼召是要拥有一个聚会， Kita bersekutu. 我们一同来聚会， Kita punya persekutuan yang berkualitas, yang deep, yang dalam. 我们拥有很有品质性、往内扎根的一个侍奉。 Kita belajar bersama, 我们一同来学习， belajar firman bersama, 一同来学习主 kita 的话 berdoa 语。 bersama, 我们一起来祷告， kita bertumbuh bersama. 我们一起来成长， Itulah koinonia. 就是 koinonia。 Namun jangan lupa saudara sekalian, 可是别忘 ada 了， satu lagi bahwa gereja mau dipanggil untuk apa? Untuk melayani dan berbagi. 别忘了，教会也被呼召，还有另外一个项目的用意是什么呢？就是要去侍奉以及来去分享， Itulah diakonia. 这就是 diakonia。 Ada marturia, 有 marturia， ada koinonia, 有 koinonia， dan ada diakonia. 有diakonia。 Kiranya gereja kita adalah gereja yang demikian. 但愿我们教会能够成为这样子一个教会。 Itulah impian dan cita-cita Tuhan ketika Dia kemudian mati bagi kita sebagai umat kepunyaannya itu. 这就是上帝的一个心意。 Kita lanjutkan ayat ke-36. 我们继续看36节。 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. 他看见许多的人，就怜悯他们。 Sekali lagi, melihat orang banyak itu, 他看见许多的人， tergeraklah oleh belas kasihan. 就怜悯他们。 Saudara, itulah dua kata kunci yang akan kita pikirkan dalam ibadah hari ini. 这就是这两处的我们所今天早上崇拜当中所要思想的关 Saya 键 ulang, ada 字， dua kata kunci yang kita pikirkan hari ini, saudaraku. 就是今天早上我们有两件 Yang pertama 两件事 adalah 要思想的， melihat, 一个是看见， yang kedua adalah belas kasihan. 第二个就是怜悯。 Hati yang digerakkan, hati yang didorong oleh sebuah belas kasihan. 一颗被怜悯所推动的心。 Saudara, izinkan saya akan mencoba mengkaitkan konsep atau pola ini. Saya perlihatkan dulu polanya. Ada melihat, kemudian tergerak oleh belas kasihan. 我们看到他看见了之后呢，他就是被怜悯所推动。 Saudara, saya akan mengkaitkan pola atau konsep ini dengan Injil Lukas pasal ke-10. 我想将这两件事跟路加福音第10章来做一个对比， Sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. 是一个关于怜悯人的撒玛利亚 Saya 人。 percaya kita semua mengenal akan kisah tersebut. 相信大家都很清楚知道这一处新闻。 Kita perhatikan bersama-sama secara khusus ayat yang ke-33 dari Lukas pasal ke-10. 我们看路加福音第10章33节， Di sana dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. 唯有一个撒玛利亚人行路来到那里， Perhatikan kalimat seterusnya mengatakan, dan ketika ia melihat orang itu, 看见他 tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 就动了慈心。 Saudara, perhatikan kalimat yang saya garis bawah itu. 注意一下，就是看见以及慈心， Melihat, 看见 tergerak oleh belas kasihan. 动了慈心。 Kalimat yang sama persis, saudaraku. 同样的字句， Satu pola yang sama dengan yang dicatat dalam Injil Matius tadi. 就是从马太福音第9章那里所记录的一个模 Ada 式， sebuah 非 pola 常一 yang 样， diulang. 就是重复的一个模式， Menarik sekali, saudaraku. 很有趣的。 Satu sisi kita melihat,
一方面我们看 Pada，sisi yang lain hati yang digerakkan 另一方面的话就是被了动的心，被动的心 oleh belas kasihan. 是用怜悯、用慈悲的心，就是被 Saudara, 感动。 bagian Lukas ini menceritakan bahwa satu kali ada orang ahli Taurat yang kemudian datang menjumpai Tuhan Yesus. 路加福音第10章这里讲到说，有一个法利赛人来到主耶稣面前， Mungkin bukan Farisi, orang ahli Taurat. 文士他们去找主耶稣。 Lumayan ya, saya ngerti Mandarin, saudara. Lah rupanya ahli Taurat ini datang untuk mencobai Tuhan Yesus, menjebak Tuhan Yesus. 他来就是要考验主耶稣， Dia tanya, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan hidup kekal? 他就问说：“我们要得到永恒的话，是要应当怎么做呢 Yesus menjawab, lihat Taurat Tuhan. ？”主耶稣说：“你看上帝的模式， Baca dong hukum Taurat. 你看律法书， Kamu kan ahli Taurat. 你懂得律法 Saudaraku, 吗？” jawaban ahli Taurat ini luar biasa. 然后呢，这些文士他们回复的是很厉 Jawaban 害 yang，tepat sekali. 很正确的。 Kasih Tuhan dan sesama. 他说要爱主爱人， Ya harus benar ya, ahli Taurat namanya. 他是律法师嘛，他当然是答复的是对的。 Yesus mengatakan, lakukan itu. 然后耶稣说就照样做， Rupanya ahli Taurat kemudian ingin berkelit ya. 然后呢他又想要辩解， Mencari alasan menghindar. 然后呢要找其他的理由来辩解， Lalu dia lempar pertanyaan, siapakah sesamaku manusia itu? 然后呢他就问耶稣说：“我的灵蛇是谁呢 Siapakah sesamaku manusia?？” 他说：“我的灵蛇是谁 Saudara 呢？” perhatikan baik-baik pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli Taurat itu. 你要注意看看，然后这些法利赛文士所问的，律法师所问 Ini 的， adalah 谁 sebuah 是我的灵蛇呢？ pertanyaan yang salah. 他发了一个很错误的一个问题。 Ini pertanyaan yang memperlihatkan sebuah arogansi, kesombongan. 他这样问的话，呈现了他有的高傲。 Siapakah sesamaku manusia? 谁是我的灵蛇？ Nah, kemudian Yesus tahu di sebuah kalimat pertanyaan yang keliru, 耶稣很清楚知道这个问题所发出来的是个错误的问题， maka Yesus perlu mengkoreksi. 然后呢，他就纠正了他， Harus diluruskan. 他必须要更正的。 Nah, kemudian Yesus kemudian mulai ambil sebuah cerita. 耶稣就开始用了一个故事， Saya kira ini sebuah kisah, bukan sebuah perumpamaan, yang sangat mungkin adalah sebuah true story. 我想说，耶稣所讲的故事是有可能是一个真实的故事。 Yesus berkata ada satu orang dari Yerusalem kemudian turun ke Yeriko. 耶稣讲到说，有一个人从耶路撒冷要往耶利哥那里去， Sangat mungkin dia adalah orang Yahudi. 很显然的，这个人是犹太人。 Dalam perjalanan orang itu dirampok, 然后呢，在路途当中遇到强盗， dipukulin, 被殴打， dianiaya. 然后呢，被凌辱。 Nah, kita mencatat orang itu setengah mati kondisinya. 然后呢，圣经记载说那个人的状况是半死， Sangat kasihan. 非常的可怜。 Nah, kemudian dicatat bahwa datang yang namanya seorang imam. 然后呢，这里讲到说有一个祭司过来， Dia lewat, 他行走过。 perhatikan, dan melihat. 这里我们看到祭司也有看到， Lalu orang kedua, saudaraku, 第二个人 datang yang namanya orang Lewi. 也来了利未人， Ini dua kelompok orang yang terhormat ini. 这就是两个非常在社会当中非常有地位 Sekali 的 lagi 人。 orang Lewi datang melihat. 同样的利未人来了看而已， Tapi kedua orang ini cuek, 可是呢，这两个人看了之后就拍拍手走， tidak peduli. 什么漠不关心。 Lalu datang orang ketiga yang dikatakan sebagai orang Samaria. 第三个人就是撒玛利亚人。 Kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang yang kemudian disisihkan, dianggap dianaktirikan, dibuang, di-downgrade oleh orang Yahudi. 我们知道撒玛利亚人是被犹太人所看不起的族群， Mereka adalah dua kelompok yang kemudian saling berseberangan. 然后呢，犹太人跟撒玛利亚人是两个非常对敌的一个族群。 Mengejutkan, orang Samaria lah yang menolong orang yang dirampok itu. 然后很讶异的就是，这撒玛利亚人确实是去帮助了这一个遇到强盗的人。 Saudara, lalu di akhir cerita, Yesus mengajukan atau melemparkan sebuah pertanyaan. 然后呢，故事的结尾当中，耶稣给予了他们一个问题： Menurut kalian, 对你们来说呢？ menurut pendapatmu, 对你们来说，你们想， siapakah di antara tiga orang tadi? 你们想这三个人哪一个人哪一个人是他的灵使呢？ Ada imam, 有祭司， ada Lewi, 有利未 ada 人 orang，Samaria. 有撒玛利亚人。 Siapakah di antara mereka yang adalah sesama manusia bagi orang yang sekarat itu? 然后呢，这三个人当中，到底是谁对于这些遇到强盗的人的一个灵使呢？ Saudara perhatikan baik-baik.
好好的注意看看。 Pertanyaan Tuhan Yesus sesungguhnya sedang mengcounter pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat tadi. 耶稣所发出来的问题，正在纠正法利赛人法利赛人所问的一个问题。 Yesus menyerang. 耶稣在攻击他 Yesus 们， menjungkir balikan konsep yang dipunyai oleh ahli Taurat tadi. 他就是颠覆了他们的思想观念。 Saya perlihatkan kok kontrasannya seperti ini, saudara sekalian. 如果这样对比的话，我可以跟 Ahli 大家 Taurat 讲， berkata, siapakah sesamaku manusia? 法利赛人说：“我的灵食是谁 Yesus berkata, siapakah di antara mereka yang adalah sesama manusia Yesus- bagi orang yang sekarat itu?？” 耶稣却问说：“这3个人哪一个人是落在强盗手中的灵神呢？ Apakah Anda melihat perbedaannya? 你们可以看到差距在哪里呢？ Belum terlihat? Izinkan saya memakai bahasa yang lebih gampang dimengerti. 容许我用比较简单的话语。 Saudara, seolah-olah Yesus ngomong begini, 耶稣好比他这样说： jangan bertanya siapakah sesamaku manusia. 耶稣好像是要这样说，你不要再问我的灵使是谁， Jangan tanya itu. 不要这样问， Itu pertanyaan yang salah. 这个是错 Itu 的 pertanyaan 问 orang yang 题， sombong. 是在太骄傲的问题。 Siapa sesamaku manusia? 我的灵使是谁？ Tapi pertanyaanlah seperti ini. 可是呢，应当你要这样问： Apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain? 你不要问说我的灵使是谁，乃是你要这样问：我是否已经成为了别人的灵使？ Inilah pertanyaan seharusnya kita munculkan dalam diri kita. 这就是应当我们要在我们里面呈现出来的一个问题。 Jangan bertanya siapa yang harus saya tolong. 我们不要问说我们去帮助的是谁， Siapa yang bisa saya 我 tolong? 们可以帮助的是谁， Bukan pertanyaan itu. 并不是这个问题， Tapi bertanyalah, 而是呢，我要问： sudahkah aku menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan? 我是否已经成为有需要的人的帮助者？ Ketika seseorang berkata, siapakah sesamaku manusia? 当一个人说我的灵使是谁的时候， Itu berarti dirinya menjadi subjek dan orang lain sebagai objek. 意思是说他变成一个主角，别人只是一个配角而已。 Itu berarti apa? Dirinya menjadi lebih di atas orang lain. 意思是说他比别人还要高， Dirinya menjadi lebih penting dari orang lain. 他比别人还要重要， Dirinya menjadi center. 他变成整个焦点。 Dan orang ini seperti orang yang demikian cenderung menjadi orang yang pasif. 这种等类型的人就是一个被动的人， Dia cuma bertanya, siapa yang bisa saya tolong? 他只是问说我可以帮谁呢？ Yang mau dibantu cari saya dong. 有需要被帮助的也要来找我， Ntar saya bantuin. 我可以帮你。 Dia pasif, saudaraku. 他是被动， Tetapi orang yang berkata, apakah aku menjadi sesama bagi orang lain? 可是呢，今天讲到说我是否已经成为别人的灵蛇的人 Itu 呢？ berarti orang lain menjadi subjek. 意思就是说别人是我们的终点， Orang lain menjadi center. 别人是我们的焦点， Orang lain menjadi pusat perhatiannya. 别人是我们的关注的一个对象。 Bukankah itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? 岂不是这就是主耶稣所做的呢？ Kita mencatat ini Lukas, anak manusia datang 路 untuk 加福音 mencari dan menyelamatkan yang hilang. 我们可以看到，路加福音也是记载人子来到这个世界，他来并且要寻找医治失伤的。 Dia yang datang, 他来， dia yang mencari, 他寻找， dia yang menyelamatkan. 他拯救。 Saudara-saudara sekalian, orang-orang berdosa, 罪人， mereka yang lelah dan terlantar, 那一些正在疲惫、困苦、流离的， mereka yang menderita, 正在受苦的、 mereka yang putus asa, 绝望的， itulah yang menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus. 这就是耶稣的焦点。 Mata Yesus melihat mereka. 耶稣的眼睛看顾他们， Itulah fokus Yesus. 这就是耶稣的注意力所在。 Kata kunci pertama adalah melihat. 第一个关键字句就是看见。 Sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita pikirkan, renungkan pagi hari ini. 今天早上我们要发问的一个基础的问题： Apa yang saudara lihat? 你我所看见的是什么？ Apa yang kau lihat hari ini?
今天你所看见的是什么？ Melihat diri, 看到自己吗？ terus berfokus pada diri. 不断的关注在自己的盘旋在自己的身上吗？ Atau 或者 kita mulai belajar melihat orang lain. 我们开始学习去看别人？ Bagaimana cara kita melihat orang lain? 我们如何来看待别人呢？ Apakah kita melihat orang lain hanya sebagai objek belaka? 我们难道只是把别人变成一个被动的一个对象 Hanya 而已 sebagai 呢？ objek yang perlu dikasihani? 或者我们认为只是需要我们可怜怜悯的对象而已呢？ Atau 或者是 mereka adalah subjek yang menjadi fokus dan perhatian kita? 或者是他们是我们的焦点，我们的关注，我们所要关怀的呢？ Apakah kita memakai kacamata yang dipakai oleh orang Samaria tadi? 我们是否所拥有的就是撒玛利亚的观点，撒玛利亚人的眼光？ Apakah kita melihat seperti Yesus melihat? 我们看人是否是以耶稣的眼光来看待呢？ Saya tutup poin pertama dengan sebuah kutipan perkataan daripada pendeta Timothy Keller. 我采用 Timothy Keller 牧师的一句话来做第一点的结尾。 Saya terjemahkan dengan bebas. Tidak semua orang adalah saudara seiman kita. 不是所有的人都是我们的教会里面的弟兄姐妹， Sekali lagi ya, tidak semua orang, not everyone 不 adalah 是所 saudara 有的 seiman. 人，不是所有的人都是我们教会里灵 Ini 性上 fakta, 的弟兄 saudara. 姐 Ini 妹。 fakta nih. 事实上呢， Ini realita yang kita hidup di tengah-tengah dunia. 这就是我们活在这个世界的事实。 Tidak semua orang kemudian sama dengan kita dalam keyakinan dalam iman kita. 不是所有的人跟我们同样拥有同样是宗教信仰的人。 Tetapi 可是， semua orang itu 可是呢，所有的人呢， adalah sesama manusia. 都是我们的邻舍， Sesamamu. 是我们的邻舍， Dan 并且 engkau harus mengasihi mereka. 你必须要去爱他们。 Kalimat yang keras sekali, saudaraku. 一个很强的一个言语。 Hari ini gereja mengadakan Minggu Diakonia. 今天教会举办了一个侍奉之周， Mari kita mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. 好让我们也是可以把问题对照我们自己。 Apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain? 我是否已经成为别人的邻舍呢？ Berhenti bertanya, siapa yang bisa saya tolong? 我们要停止问我们可以帮助谁， Bertanyalah, 要问的是 apakah diriku sudah menjadi penolong bagi orang-orang yang lelah dan terlantar itu? 我是否已经成为那一些有需要的人、世上的人的一个帮助者。 Kata kunci kedua yang akan kita pikirkan adalah tergerak oleh belas kasihan. 第二个字，我们所要思考的、探讨的就是怜悯。 Saudaraku, apa arti kata belas kasihan di sini? 怜悯呢是什么意思呢？ Saudara, belas kasihan bukan sekedar perasaan iba atau perasaan kasihan. 怜悯呢，并不是一个可怜而已。 Aduh, kasihan ya kamu ya. 哇，你好可怜哦， Nah, bukan seperti itu, bukan seperti itu. 并不是这样子一个的意 Dari 思。 bahasa Yunaninya maka kata belas kasihan ini kalau boleh diterjemahkan yaitu suffered within. 从它的希腊文，如果我们把它翻译出来的话，是怜悯这个字就是里面的一个感到痛苦挣扎。 Ada dua unsur membangun yang namanya belas kasihan. 有两个因素建立了怜悯， Nah, unsur pertama adalah sesuatu yang di dalam, within. 一个就是在里面的， Sesuatu yang di dalam, 在里面 sesuatu 的 yang nggak kelihatan. 看不见的。 Nah, secara literal yang di dalam itu menunjuk kepada apa? Secara literal ya, hurufiah, menunjuk kepada isi perut kita. 文字上面呢，一个文学方面，文字上面如果讲到里面的部分，是指的是什么呢？是我们肚脐里面的东西。 Jadi belas kasihan adalah sesuatu yang berada di dalam isi perut kita. 就是怜悯是某一些事情在我们肚子里面的， Gak kelihatan itu. 看不到的。 Tetapi yang kedua, unsur kedua adalah apa? Yaitu sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. 然后呢，第二个元素是什么呢？是那一些某些事情让我们感到非常的不舒服的， Suffer, sesuatu yang membuat kita menderita. 是让我们感到很痛苦的。 Jadi kalau boleh digabungkan, apa itu belas kasihan? 如果把这两个元素把它凝聚在一起的话，怜悯是什么呢？ Adalah sesuatu perasaan yang bergejolak di dalam diri kita. 就是在我们里面挣扎的感受，
perasaan yang tidak nyaman, 不舒服的感受 ada 挣扎在里 gejolak 面。 yang seolah-olah ada di dalam isi perut kita. 这好比在我们肚子里面一直在震动挣扎的事情， Kita gak nyaman, 不舒服， kita gelisah, 我们焦虑不 kita 安， tersiksa, 然后感到非常的痛苦， dan 并且 akhirnya perasaan itu mendorong kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu hal. 然后呢，这样子不舒服的感觉已经之后呢，变成一个鼓励我们来推我们来做某件事， Itulah belas kasihan. 这就是怜悯。 Jadi belas kasihan itu bukan yang sekedar perasaan yang pasif, 所以呢，怜悯并不是被动的， tetapi sesuatu yang aktif. 乃是呢主动的。 Belas kasihan itu bertindak. 怜悯是要行动。 Sekali lagi, bukankah belas kasihanlah yang kemudian membuat Yesus melayani orang banyak? 就是怜悯使耶稣来侍奉流离失所的人， Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. 医治了有疾病的人， Ia memberi perhatian pada mereka yang terlantar, 他关怀 yang lelah. 疲惫关怀流离失所的人、疲惫疲乏的人。 Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab. 所以呢，一个圣经解经家他这样说： Belas kasihan merupakan emosi. 怜悯是一个情绪， Emosi berarti apa? Sebuah perasaan dalam diri seseorang. 所谓的情绪是发自内心的一个感触， Sebuah perasaan yang bergejolak dalam batin dia. 就是在人的心理里面不断挣扎的感触。 Tetapi emosi tidak berhenti di sana. 可是呢，所谓的情绪，这个情绪呢，不只是停顿在哪里而已， Namun sebuah emosi yang melahirkan tindakan yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang. 然后呢，这样的情绪所生出来的是一个很明显的行动，是什么样的行动呢？就是关怀的行动，是爱的行动。 Sekali lagi, itulah yang kemudian muncul dalam diri orang Samaria. 这就是在撒玛利亚人身上所活出来的。 Kita mencatat setelah orang itu melihat, 圣经记载的说，当那个人看见， hatinya tergerak oleh belas kasihan. 他的心动了慈悲， Ia membalut luka 他 orang. 包扎了这些人的包扎了这个人的伤口。 Sekalipun itu adalah musuhnya tanda petik, 即便呢那个人是他的敌人， orang yang berbeda dengan dirinya. 跟他对敌的人， Luar biasa. 非常奇特的 Belas kasihan menembus perbedaan. 怜悯穿越了差距， Belas kasihan mengakhiri pertikaian. 怜悯呢终止了对敌， Belas kasihan menghentikan sebuah kebencian. 怜悯终止了怨恨。 Saudaraku, bukan hanya membalut luka. 他不仅仅是包扎了他的伤口， Orang Samaria itu kemudian menyirami dengan minyak dan anggur. 然后呢，他还用油跟酒来去清理他的伤口。 Ini bicara soal apa? Soal obat pada zaman itu. 这讲到什么呢？就是当时候的药物， Ia bawa ke tempat penginapan, 他带他到旅馆 ia merawatinya. 照顾他。 Ringkasnya orang Samaria itu rela untuk direpotkan. 简单来说，这个撒玛利亚人愿意要去背负了这样子忙碌， Dia rela direpotkan. 他愿意背负了这样子忙 Bahkan 碌， dia rela berkorban. 甚至呢，他愿意来付出， Ia keluar ruang, 他还ia 付 sisihkan 钱， waktu. 还拨出他的时间， Bahkan saya pikir ia rela memikul sebuah resiko yang besar. 他愿意背负了很大的一个风险。 Bukankah sangat mungkin dirinya bisa menjadi korban perampokan berikutnya? 岂不是他自己本身也是能够变成下一个强盗所要强的人呢？ Saudara, belas kasihan itu aktif. 怜悯是主动的， Dia bertindak. 他有实际的行动。 Sebuah pertanyaan sederhana dalam ibadah minggu ini. 我们有一个简单的问题要发给我们每个人， Adakah belas kasihan itu dalam diri kita? 在我们里面是否有怜悯？ Apakah kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan? 我们是否拥有基督之心？ Ada sebuah syair lagu yang mengatakan, berikanku hati 有一首歌，他的歌词就这样讲到说，给我 seperti 一颗心， hatimu 就如你的心， yang penuh dengan belas kasihan. 充满怜悯的心。 Kita perlu minta pada Tuhan memberikan hati yang demikian. 我们必须要向上帝恳求，给予我们这样子一颗心。
Saudaraku, seorang teolog dan seorang filsuf Kristen yang bernama Francis Schaeffer. 有一位神学家名叫 Francis Schaeffer 的，他这样说。 Ini seorang yang dia menulis banyak buku, bukunya begitu berbobot sekali. 他写了很多的书， Dia orang pintar luar biasa, saudara. 非常聪明的一个人。 Saya pernah coba baca bukunya, saya kagak ngerti, saudara. 我是把读了他的书，还是看不懂。 Saya pikir saya yang terlalu bodoh atau dia yang terlalu pintar. 我不知道是我太愚钝呢，或者是他太聪明。 Secara hurufiah nggak ngerti, saudara. Dia ngomong apa nih? 看字句上来看呢，完全看不懂他到底要说什么。 Bukunya tebal dan banyak lagi. 然后呢，书呢很厚又很多。 Namun Anda perlu perhatikan baik-baik apa yang Schaeffer, orang yang begitu brilian ini. Dia berkata kalimat yang luar biasa. 可是呢，我们要注意一下，Schaeffer 他是说了什么话呢？ Ortodoksi Alkitabiah. 就是圣经的一个原则的权威。 Ini artinya adalah kita mengaku sebagai orang yang menjunjung tinggi firman Allah. 意思是我们高举圣经的人， Kita menjunjung tinggi, kita berpegang pada doktrin yang benar. 我们是高举，我们要抓住在一个 Itu artinya 圣经的 ortodoksi. 权威，就是所谓的我们要 Kita 抓住 junjung tinggi firman, menjunjung tinggi Alkitab. 我们要高举圣经， Kita punya doktrin yang solid sekali. 我们拥有一个很坚固的一个神学。 Tetapi 可是， jikalau ortodoksi itu without compassion, 可是呢，我们即便可以高举了我们的tanpa 知 belas 识那么 kasihan 多，如果我们没有同理心，我们没有怜悯的话， tentu saja itu merupakan hal yang paling buruk dalam dunia ini. 这个就是这个世上最丑陋的一件事， Sebuah sindiran yang sangat tajam, saudara. 一个很严厉、很严峻的一句话。 Jangan klaim saya orang yang punya doktrin yang kental sekali. 不要说我是拥有很深入的神学观点的人， Saya lalap, saya baca buku-buku yang berbobot sekali. 我看了很多很属灵数据， Semua itu kosong adanya. 可是这些都是空虚的，是空洞 Sesuatu 的， yang paling memalukan, 是一个羞耻的， bahkan paling buruk, 甚至呢最丑陋的、 bahkan paling berbahaya 最危险的， di dalam dunia ini. 在这个世上最危险、最丑陋的。 Tanpa 如果 kau mempunyai belas kasihan. 即便呢你可以拥有这一切东西，可是如果你没有怜悯、没有同理心的话，这一切都是没有用的。 Saudara bersyukur pada Tuhan kalau GKI Pluit bukan hanya menjadi gereja yang hanya mengajarkan firman. 我们感谢主，我们的教会并不是一个只是教导福音的教会。 Saudara, mimbar ini bukan hanya memberitakan, menyampaikan doktrin-doktrin belaka. 我们的讲台并不只是传递了神学方面的教导而已， Tapi gereja ini belajar menjadi gereja yang mempunyai hati Kristus. 可是我们教会是学习拥有基督之心的教会， Hati yang penuh dengan belas kasihan. 充满怜悯的教会， Hati yang selalu mencari 一直不断 寻找， adakah aku menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar. 一直不断寻找我是否已经成为我周遭的人的一个帮 Adakah 助。 gereja ini hadir di tengah-tengah masyarakat 这个教会来到整个社会当中，能够主 yang 动的、 berperan serta 主动的，而且 yang 参与 berinisiatif 的，而且是积极的， menghadirkan kasih Tuhan. 把上帝的爱带到人间。 Itulah hati Tuhan Yesus. 这就是主耶稣的心意。 Saudaraku, selama masa pandemi, 在疫情当中， gereja kita tentu bekerja sama dengan tim COVID Sido de GKI. 我们的教会跟区大会 COVID 小组的配合。 Saya tahu di dalam tim ini ada beberapa jemaat kita yang berprofesi sebagai dokter dan terlibat dalam pelayanan ini. 我知道在整个工作团队当中，有我们的会友有几个都是职分是医生的，也是积极的参与在这个侍奉， Mengharukan sekali. 非常的感人。 Saya mendapatkan sebuah data 我得到一个资料， bahwa tim COVID ini 这个小组呢 telah melayani hampir 3.000 orang. 已经侍奉了几乎要达到3000个人3.000 orang. ，3000人， Tidak mengenal siapa mereka. 不分他们是谁， Apakah dia orang Kristen atau tidak. 也不分他是否是基督徒与否 Tapi，mereka adalah sesama manusia. 因为他们都是我们的邻舍， Mereka yang terpapar COVID. 就是患上了这些被病毒所感染的。 Dan tim ini 这个小组 melayani dengan baik.
他们做了很好的侍奉， Mengharukan semua. 非常的感人。 Kita belajar menjadi penolong 我们要学习成为帮助者， bagi sesama. 要成为我们的邻舍的帮助者。 Bukan hanya bicara khotbah-khotbah yang dalam di hari Minggu, saudaraku. 我们不仅仅要谈到我们每逢礼拜天讲台里面所传递的很严峻、很延伸的一个道德一个神学观点， Tetapi wujud yang nyata. 而是呢一个很实际的行动。 Saudara, gedung gereja kita GKI Pluit dipakai menjadi sentra vaksinasi hampir 6 bulan. 我们的教会呢，三湖新村教会被使用了即将快要6个月，成为疫苗接种的中心。 Dari Senin hingga Jumat, ruangan atau areal gereja terbuka bagi ribuan orang datang ke tempat ini. 从礼拜一到礼拜五，我们教会的环境打开，给予人们数千个的人们每个礼拜来到这个地方来接种疫苗。 Ada sekitar 28.000 suntikan yang diberikan melalui sentra kita. 透过我们的接种疫苗中心当中，已经施打了大概有28,000支的药物。 Sekali lagi kita belajar menjadi sesama bagi orang lain. 再一次呢，我们学习要成为别人的邻舍。 Tentu masih banyak pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh gereja ini. 当然是这个教会所做的侍奉还是很多的。 Nanti di akhir ibadah kita akan melihat video pelayanan sosial dan diakonia. 在整个聚会结束之后呢，我们即将要一起来观赏我们diakonia族Saudaraku, dalam minggu 所做的侍奉。在整个礼拜当中， Biarlah kita memohon kepada Tuhan. 但愿我们可以向上帝呼求 Kita，berkata, ya Tuhan, 我们可以说主啊， berikanlah hatimu. 我们可以说主啊，恳求你赐给我们你的心， Berikanlah hatimu itu Tuhan 给我们你的心， dalam hidupku. 在我们生命当中，好让我们可以拥有你的心。 Bukan hanya supaya kita lebih sehat, 不是为了我们更 lebih 健康， bahagia, 不是为了我们更幸福， lebih kuat. 不是让我们更刚 Seperti 强。 riset tadi. 像刚刚所说的前面所说的一个报道， Tetapi yang lebih utama adalah 更重要的是， hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. 我的生命可以成为众多人的祝福。 Dan pada akhirnya 然后到最后呢， Tuhan makin dipermuliakan. 主的名得着荣耀。 Amin, saudaraku. 阿门吗？ Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu. 我们来到你的面前，我们要谦卑我们自己， Kami mengevaluasi diri. 我们来监察我们自己。 Apa yang kami lihat saat ini? 这时候我们所看的是什么？ Bagaimana cara pandang kami kepada orang-orang di sekitar? 我们如何来看待我们周遭的人？ Tolonglah kami bukan lagi bertanya, siapa orang yang bisa saya tolong? 也帮助我们不再发问我们可以帮助谁， Tapi kami mau belajar berkata, 而是呢，我们可以学习来说， aku mau menjadi sahabat, penolong bagi orang di sekitarku. 我愿成为我周遭的人的帮助者，我周遭的人的朋友。 Gerakkanlah hati kami 主，求你感动我们， untuk mulai bergabung dengan hati Tuhan. 好让我们的心能够与基督的心连心。 Jangan buat kami menjadi orang Kristen yang hanya jago kandang. 不要让我们成为自身自保的基督徒。 Kami ahli dan piawai hanya dalam gedung gereja. 我们在教会里面而已，我们看起来是何等的厉害。 Namun kami keluh ketika berada di tengah-tengah masyarakat. 可是主，当我们出去在整个社会当中的时候呢，我们什么都不能 Kami 做， menjadi pasif. 我们变成被动。 Bahkan kami sama dengan para imam dan lewi tadi. 甚至呢，我们像那一些祭司以及利未人， Kami patut malu dengan orang yang bukan pilihan Tuhan. 我们应当感到羞愧。 Tetapi dia mempunyai hati Tuhan Yesus. 我们应当对于看到并不是上帝所拣选的人，可是他们却是拥有基督之心的人，我们为此应当感到羞愧。 Dia punya cara pandang Tuhan Yesus. 他拥有基督的心，拥有基督的眼睛。
Tuhan, memang kami sekarang sedang bergumul. 主，我们这个时候正在挣扎。 Masa pandemi mungkin memporak-porandakan bisnis kami. 主啊，整个疫情已经打垮了我们的生意， Tetapi semua itu tidak pernah membuat kami kemudian tidak lagi memandang orang lain sebagai fokus dan perhatian. 可是主，求你帮助我们，不要因此，主啊，不要让我们不再把别人成为我们的生活焦点。 Tolonglah kami Tuhan. 求你帮助我们。 Kami bersyukur untuk rumah rohani itu gereja yang kau berikan, 我们为你所赏赐给我们的教会来感谢， yang sudah Tuhan pakai 你所使用的教会， sedemikian rupa. 你已经如此的来使用。 Bahkan kami yakin Tuhan akan terus memakai, 甚至我们相信你还是要继续使用， meluaskan kerajaan Tuhan. 来使用来扩展主你的国度。 Kemah pasak-pasakan terus diperlebar. 相信你不断的来扩展你的国度。 Tentu dimulai dari diri kami yang 当 digerakkan 然 oleh 是 Tuhan. 透过我们已经被主所感动的人开始做起。 Tuhan, selagi kami masih bernafas, 主啊，直到我们还是有气息的时候， pakai kami 求你来使用我们， menjadi alat 成为你的工具， kebanggaan Tuhan. 这个成为主伟傲的工具。 Terima kasih Tuhan. 主感谢你， Berkati setiap kami. 求你祝福我们每个人， Pakai kami 求你来使用我们每个人， terus 不断的来 dan 使用我 terus 们， lagi. 还让不断的使用 Inilah 与使用 doa 我们，这就是我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。